Okey, sekarang kita nak bincangkan bagaimana proses pembentukan air kencing ataupun proses perkumuhan berlaku. Perkumuhan dan pengosmo kawal aturan. Okey, kita kena bincangkan dulu proses pembentukan air kencing. Okay, baik. So proses pembentukan air kencing secara ringkasnya dia ada 3 peringkat. Peringkat yang pertama ialah ultraturasan. Peringkat yang kedua penyerapan semula. Peringkat yang ketiga ialah rembesan. Alright. So ultraturasan berlaku pada bahagian kapsul Bowman. Ini starting dia kat sini. So tadi kita tahu ada glomerulus ada glomerulus di dalam kapsul Bowman. Glomerulus tu adalah kapilari darah arterioeferen dan juga arterioeferen. Yang membawa darah daripada badan masuk ke dalam ginjal. Semasa glomerulus berada di dalam kapsul Bowman, berlaku proses ultraturasan. Turasan maksudnya bahan-bahan dalam salur darah terturas. Secara ultraturasan. Kenapa ultraturasan is very fine? Maksudnya semua bahan-bahan ini akan terturas keluar disebabkan oleh tekanan hidrostatik yang tinggi. Nanti kita jelaskanlah kenapa tekanan hidrostatik yang tinggi. Baik. So, proses ultraturasan berlaku di mana air, glukosa, asid amino, garam mineral dan juga urea akan terturas keluar di kapsul Bowman. So bahan tersebut akan memasuki kapsul Bowman. Bahan-bahan ini semua akan memasuki kapsul Bowman. Sepanjang melalui bahan-bahan tersebut melalui tubul berlingkar proksimal ni. Sepanjang melalui tubul berlingkar proksimal ni berlaku proses penyerapan semula. So sepatutnya glukosa, asid amino, air dan garam ini yang masih lagi diperlukan oleh badan akan diserap semula. Melalui secara pengangkutan aktif atau secara osmosis, kalau garam secara pengangkutan aktif. So diserap semula, masuk semula ke dalam kapilari darah. Kalau kamu masih ingat pada keseluruhan nefron ni kan dikelilingi oleh kapilari darah. So bahan-bahan ini diserap semula masuk ke dalam kapilari darah. So bahan-bahan yang tertinggal ni terus lagi melalui liquid handling pula. Di bahagian liquid handling, jika masih lagi ada air yang diperlukan oleh badan, di sini di liquid handling akan masih lagi berlaku proses penyerapan semula air secara osmosis. Bahan ini akan terus bergerak sampailah ke tubul berlingkar distal. Di tubul berlingkar distal, apa yang berlaku ialah rembesan. Proses rembesan di mana bahan-bahan urea, asid urik, asid amino yang belum terturas sepenuhnya. Semasa di kapsul Bowman tadi, semasa dalam glomerulus, bahan-bahan ini yang belum terturas sepenuhnya ke dalam nefron akan dirembeskan ke dalam tubul berlingkar distal. Akan dirembeskan maksudnya masuk ke dalam tubul berlingkar distal. Bahan-bahan seperti dadah, alkohol juga akan dirembeskan pada bahagian tubul berlingkar distal. So bahan tadi dah terhasil bahan kumuh dah. So bahan kumuh yang terkumpul ini akan memasuki tubul pengumpul dan akhirnya akan disingkirkan sebagai air kencing. Dalam pada itu, semasa pergerakan bahan kumuh tadi atau bahan yang disingkirkan tadi, proses penyerapan semula terus berlaku di beberapa bahagian lagi. Macam tadi berlaku di tubul berlingkar proksimal, berlaku di liquid handling, berlaku juga penyerapan semula garam di liquid handling, dan masih lagi berlaku penyerapan air dan garam di tubul berlingkar distal, bergantung kepada keperluan badan yang dikawal oleh hormon ADH dan juga hormon aldosteron. Ini berkaitan dengan proses osmo kawal aturan kalau kamu ingat kan.
di mana peranan hormon ini akan menyebabkan tubul renal tu maksudnya tubul pada ginjal tubul menjadi lebih terlap kepada air. Kalau ADH dirembeskan, tubul lebih terlap kepada air, jadi air boleh diserap semula. Tapi kalau ADH tidak dirembeskan, tubul kurang terlap daripada air, dan air tetap akan terus melalui tubul distal dan berkumpul sebagai air kencing.